أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita berjumpa lagi malam ini, di mana pada malam ini kita bercakap tentang amalan-amalan di hari yang pertama kelahiran bayi. Apakah amalan yang patut dibuat oleh ibu bapa pada hari pertama kelahiran dan hari-hari yang seterusnya? Kerana sebagai seorang bapa dan penjaga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan tugas dan tanggungjawab yang besar, terutamanya untuk memastikan masa depan anak yang baru lahir ini mendapat perhatian yang secukupnya daripada kedua-dua ibu bapa. Jadi bagi kita tuan-tuan, di hari yang pertama kelahiran bayi ini memanglah sibuk, terutama dengan keadaan penat dan tenat, mata merah tak tidur jaga. Bagi ibu pula berada di atas katil lemah dia, kerana baru melahirkan anak. Tahu-tahu sajalah manusia bila melahirkan anak ini memanglah suatu kepenatan yang amat sangat terasa, menyebabkan darah orang banyak hilang, menyebabkan emosi pun terganggu juga. Setengah-setengah keadaan boleh bawa kepada meroyang, dibawa pada penyakit yang di luar sedar kita, terutamanya bagi kes-kes yang minta dijauhkan oleh Allah, yang boleh menyebabkan membahaya kepada ibu dan bayi tadi. Tidak kurang juga bayi yang mana disekat daripada keluar, kerana tidak keluar najis, boleh jadi penyakit kuning pula. Itu yang kita sebut bayi pun terkena penyakit kuning, menyebabkan kita kata dah jadi lumrah. Penyakit kuning dah menjadi suatu fenomena biasa di kalangan bayi ni. Masa kecil kena penyakit kuning, mula besar-besar dah pakai baju kuning pula, dia masukkan baju kuning. Ada dah kata ini contoh yang kita kata tuan-tuan, apa yang dihadapi oleh bayi dan ibu bapa di saat-saat awal kelahiran ke dunia ini memerlukan kepada bantuan daripada orang yang ada di sekelilingnya. Jadi bagi kita yang berada di sekitar orang yang lahir ini, melahirkan anak, kita kena hulu bantuan lah. Kita kena bagi apa yang patut. Kalau yang boleh nasihat, kalau yang boleh bagi bantuan untuk jaga bayi, jagalah bayi tadi. Bagi yang boleh bagi makanan, bagi makanan. Ini yang kita sebut bagaimana perlu kepada sokongan daripada pihak-pihak yang berada di tepi ibu dan bayi tadi, yang perlu pada masa ini. Bagi kita yang ada isteri atau isteri kita, supaya tengok apa yang patut selepas daripada kelahiran tadi. Bagi yang dapat memberi bantuan berupa wang ringgit, kita beri bantuan tadi. Tahu-tahu sajalah keadaan melahirkan anak ini bukan perkara yang mudah,
Memanglah anak manusia ini perlu kepada penjagaan yang lebih rapi berbanding dengan anak-anak haiwan, yang mana setengahnya boleh bangun lalu bila beranak jatuh dah bangun, jalan molek ada kadang-kadang dah. Ini nak sebut mana dunia manusia lagi tak cukup setahun payah nak berjalan. Lalu kaedah dia buat tumbuh gigi dulu, lambat jalan boleh dulu, gigi lambat tumbuh. Ada macam-macam ni buat kaedah ke dia. Nak tengok budak ni jalan dulu ke gigi dulu. Ada juga dia tengok pada gigi dengan jalan tadi, tuan-tuan ni. Jadi apa yang kita nak tekankan pada malam ini, tuan-tuan, antara yang perlu dibuat oleh ibu bapa yang wajib lah ni, kita nak sebut yang wajib dulu, perkara yang menjadi asas dalam kewajipan ibu bapa bila mendapat anak ini, iaitu pastikan ia kena keluar zakat. Kena keluar zakat fitrah. Kalau lah hari raya lah beranak pada akhir Ramadan, tu beranak sebelum maghrib malam raya, tu kalau lah beranak pada maghrib, sebelum maghrib hari raya, kena zakat fitrah. Tu mak ayah kena ingat dah, bayar yang selama ini tambah dah sepala lagi. Ada satu lagi yang perlu ditambah daripada zakat fitrah tadi, mengikut kepada gerik dia lah, gerik yang berbeza mengikut pada apa yang telah digariskan oleh pihak berwajib. Ada hak gerik 4 riyal lebih dulu, ada hak gerik 6 riyal lebih, ada hak gerik mahal 8 riyal umpama. Ni masing-masing perlu amanah lah memberikan zakat fitrah untuk anak yang lahir sebelum bulan Syawal. Apabila lahir dalam bulan Syawal dah tak payah dah. Lahir bulan Syawal, tu tak payah zakat tu. Kita nak ni lahir sebelum bulan Syawal. Mana-mana anak yang lahir sebelum bulan Syawal dan hidup sehinggalah pada bulan Syawal malam raya, sekurang-kurangnya hidup pada selepas maghrib matahari terbenam daripada bulan Syawal, maka wajiblah dikira zakat fitrah bayi tadi, walaupun hanya sekejap saja bernafas di dunia ini, walaupun hidup sebentar saja, tapi fardu zakat telah pun diwajibkan ke atas bayi yang masih baru lagi datang ke dunia ini, tuan-tuan. Dan ini adalah berdasarkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim sendiri, di mana Nabi SAW sendiri telah mewajibkan zakat fitrah. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min dia sebut sa'an min tamrin atau sa'an min sya'ir ala kulli abdin aw hurrin sagirin au kabir. Itu melalui hadis yang sahih, itu baginda Nabi SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat body, zakat badan, tak kira lah sama ada dia budak-budak ke, orang tua ke, hamba ke, atau orang bebas ke, kena berlaku. Itu zakat fitrah orang Islam lah. Orang Islam lah zakat fitrah ni yang kita kena faham, bahawa zakat fitrah sekali setahun, iaitu dikeluarkan semasa kita menyambut hari raya Aidilfitri, dan pada hari ini kita keluarkan lebih awal lagi. Bulan Ramadan dah keluar dah zakat fitrah pada amir-amir zakat yang bertugas, kadang-kadang di pasar raya, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang mereka ini berada di tempat-tempat orang ramai berhimpun. Pasar malam pun ada juga zakat fitrah merata tepat hari ini.
yang mana senang untuk kita keluarkan, namun daripada data yang diperolehi didapati tidak semua rakyat Islam negeri Terengganu mengeluarkan zakat fitrah pada setiap tahun, tuan-tuan. Ini suatu perkara yang menyedihkan kita. Alahlah rakyat yang beragama Islam ini dalam 95% katakan di Terengganu, tapi jumlah yang mengeluarkan tak sampai kadang-kadang pada jangkaan yang mungkin bagi kita nak cari orang yang miskin ni payah dah hari ni. Nak cari orang yang tak mampu mengeluarkan zakat fitrah ni payah dah. Itu orang yang mana mencukupi makan minum dan pakaian untuk malam raya dan hari raya. Siapa dia tak ada makan minum malam raya dengan hari raya? Siapa tak ada? Adanya air gas saja 3 tong atas kepala bawa malam raya tu. 3 tong, ada 3 dozen air gas tu. Adanya air gas saja 3 dozen pekor atas kepala sekaligus. Mula nitah jalan tak nampak kereta. Air kelabu mata berat 3 tong kadang-kadang tu. Nak kata tak kena zakat terus apa kereta dah. Tapi inilah hakikat yang kita dapati tidak serema. Tidak serema penduduk Islam di negeri kita ini yang mengeluarkan zakat. Dalam keadaan dunia kita hari ini tak pelik dah tentang zakat fitrah ni, orang tahu belaka. Beraya belaka zakat tu. Ini masalah yang kita kata ada kedapatan kes-kes begini. Kerana masalah zakat fitrah ini adalah zakat yang melibatkan pada harta yang batin. Harta yang batin, harta hak tak nampak. Beza dengan harta hak zahir. Harta nanam merah menatang, hak tu hak zahir. Kita boleh baca lalu dah banyak mana kena. Harta nanam padi boleh tahu lalu banyak mana kerana hari-hari orang apa. Ada pun zakat fitrah ni tahu-tahu sajalah. Keluar tak keluar siapa tahu? Siapa tahu keluar ke tak keluar? Tidak ada satu sistem yang boleh dibuat untuk membanci mana-mana penduduk Islam di negeri kita ini yang tidak mengeluarkan zakat. Namun daripada data yang diperolehi, tidak semua orang Islam di negeri kita ini yang mengeluarkan zakat. Mungkin adalah sebab-sebab sama ada kejahilan ataupun memang miskin sungguh. Itu pun kita tak boleh nak tahu juga. Nak kata miskin sungguh ke tidak, tahu-tahu sajalah. Air raya berjolif, duduk di body saja 1,200 dah. Duduk di body saja tu 1,200. Dia kata tali pinggang saja. Berapa dak kadang-kadang dak beli hak murah. Ali pinggang tengok cicing kadang-kadang 3 betul akak ke dia. Kemudian baju Melayu orang beli hak murah-murah. Kasut budak dengan stocking tu dak apa handset lagi, dak masuk lagi pada aksesori tambahan. Dak saping. Hari lain dak akan saping, hari raya pakai saping. Tu tak termasuk lagi orang tua kau pada hal lain lah, hak jenis make up lah. Jenis kakak hak dak pernah pakai gitu. Kosang ambo. Itu juga kalau lah ada lagi yang lain-lain lagi boleh katakan kereta tukar air raya hak dak masuk setahun pun basuh. Moga nak beraya punya pasal. Itu tak termasuk lagi hiasan rumah dengan pelita, lampu. Kemudian lagi lasir pun tukar. Kemudian buat makanan pun. Ini kita kata payah nak cari yang tak boleh keluar zakat fitrah. Pada zaman kita ini susah tuan-tuan, kerana perkembangan yang kita dapati di negeri kita ni, kebanyakan orang ramai yang ada di tempat kita kebiasaannya mampu untuk menyediakan makanan dan pakaian bagi malam dan siang hari.
hari raya itu. Jadi daripada apa yang kita bacakan tadi itu, baginda Nabi SAW telah mewajibkan zakat fitrah, iaitu satu gantang daripada buah kurma ataupun satu gantang daripada biji bali. Boleh keluar lah segatang beras lah orang tua kita dulu. Alah zakat ni kok maka ada suka beras, bawa beras lagi zaman dulu. Ini kewajipan yang kita alhamdulillah lah, tempat kita perkara ini tak jadi pelik dah. Dan setiap tahun kutip Pak anak zakat fitrah ini dah mencapai lah sasaran, dan kita harapkan agar sentiasa bertambah lah, supaya masyarakat kita ini benar-benar faham dan juga ingat kepada kewajipan agama. Jadi antara orang yang perlu dizakatkan tuan-tuan ialah anak kita. Anak kita, tak kira lah anak kita yang bayi ataupun yang masih sekolah ke, yang duduk di bawah tanggungan kita, kita zakatkan untuk mereka tadi. Kena ibu bapa ni kena beringat lah. Jangan sama sekali anak yang masih kecil ini dilupakan dia. Jangan. Biarlah harta kita harta yang suci, yang disebut oleh Allah Ta'ala daripada syariat zakat itu, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada mereka itu sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib, sedekah zakat ini tujuannya adalah untuk nak membersihkan, tutahhiruhum, nak membersihkan orang tu. Orang tu yang ambil faedah daripada zakat. Kita jangan duk faham bahawa zakat menyusahkan, zakat ni merumitkan. Jangan. Dia nak baiki kita. Dengan zakat dia nak baiki manusia. Itu cara yang digunakan oleh agama untuk nak baiki orang, ialah dengan amalan berzakat tadi. Jadi bagi bayi yang baru datang ke dunia memang tidak ada dosa dia. Kita kata bayi kita bersih tau. Bayi kita mari ke dunia ini tak bersalah. Tidak ada apa-apa yang ditanggung oleh bayi tadi masa mari ke dunia. Tak ada apa-apa dia kata. Zakat buat apa dia kata. Setengah orang dia tidak melihat tuan-tuan kepada kewajipan yang amat mulia ini, iaitu memulakan hari bayi tadi menjadikan sebagai pemberi dalam masyarakat, bukan penerima. Itu ramai yang menjadi golongan penerima, bukan pemberi ni. Kita ajar dari hari pertama lagi, hari mula-mula bayi tu mari ke dunia lagi, kita dah ajar dia supaya jadi pemberi, bukan penerima. Kita banyakkan hari ni jadi penerima. Ni masalah ni, penyakit yang ada di tempat kita ni, penyakit tamak kepada bantuan. Keadaan mampu pun sanggup memalsukan dokumen untuk mendapat bantuan ini yang kita sebut ni, yang tidak memahami bagaimana agama kita di hari pertama bayi lagi dia ajar supaya biarlah kita memberi bukan menerima tuan-tuan. Jadi apa yang kita dapati realiti pada hari ini tidak begini. Yang mana masyarakat banyak meminta daripada memberi. Masalah ni, masalah sebenarnya tidak seperti zaman-zaman kegemilangan Islam dulu. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, payah nak cari orang yang nak ambil zakat ni, payah. Orang ada harga diri, orang ada maruah. Aman kita tuan-tuan, kalau lah kita tengok, tak kira tempat metok belaka, dan kadang tempat rumah ibadat agama lain pun pergi metok juga. Ni nak kawal di tempat kita ni, rumah ibadat orang lain pun pergi metok. Kalau di masjid perkara biasa dah. Ni nak sebut yang mana ianya sebagai suatu petanda yang kurang baik. Bila sebut kita orang Islam ini, biarlah kita pemberi. Kita kena berusaha biar mampu sampai tahap kita boleh beri ke orang. Kena berusaha sampai tahap kita boleh beri ke orang. Bukannya berusaha biar boleh bantu orang. Usaha
nak batuan kat dia. Allahu akbar. Yang kadang-kadang memalsukan kad penalang orang pun ambil kerana nak batuan kat dia, tukar nama dia kerana nak palsukan keterangan diri tadi. Kalau ikut pada bantuan ni kau hanyut tuan-tuan, kadang-kadang bantuan yang mana tergelincir daripada sasaran yang tepat tadi. Inilah yang kita kata Islam mengenakan zakat, mengajar kita supaya kita menjadi umat yang pemberi, bukannya umat yang menadah tangan meminta-minta daripada orang lain. Kerana bila kita melihat kepada syariat zakat fitrah di awal kelahiran bayi lagi, dia mengajar kepada kita, pada bayi yang baru lahir ni, biarlah kamu mari ke dunia ini jadi orang yang memberi, bukannya menerima daripada orang lain. Begitu juga tuan-tuan, yang keduanya yang perlu kita faham juga pada malam ini, iaitu bayi yang baru lahir ke dunia ini dia layak mendapat pusaka dah. Itu antara perkara, zakat kena keluar, pusaka boleh. Jadi apa yang ditinggalkan oleh bapa dia, ke dia boleh pusaka. Dia dah lahir dah dia, ayah dia mati, mak dia mati umpamanya, tapi dia lahir berjaya, dia datang ke dunia selamat. Jadi pusaka ada untuk bayi tadi. Dalam hal inilah baginda Nabi SAW meletakkan kayu ukur ataupun juga meletakkan alamat bila bayi itu berhak mendapat pusaka. Jadi melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istahalla al-mauludu wuritha. Itu riwayat Abu Daud. Mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bila bayi berteriak, bila bayi dah bersuara, nangislah. Kebiasaannya bila keluar dari perut ibu ke dunia ni, memanglah gangguan syaitan akan datang pada bayi tadi. Semua orang menangis belaka, dia cucuk pada rusuk bayi tadi oleh syaitan. Tidak ada yang selamat. Yang selamat hanya Siti Maryam seorang je. Orang lain tak selamat tuan-tuan. Orang lain semua mari menangis. Kalau tak menangis pelik lalu dah. Tak menangis ni, budak ni ada masalah ni, sindrom ke apa benda tak tahu. Tu autism ke apa, ada lah nama penyakit dia dah. Dia kalau tak menangis ni bukan perkara normal. Menangis perkara normal. Bila mari kau akak suara tau. Seluruh hospital dengar suara dia kadang-kadang. Tu masa kecil suara kuat dah. So nyanyi kau power lagi tau. Tu yang kita kadang-kadang suara budak pun kadang-kadang dah kuat dah. Tu. Jadi menangis perkara biasa. Di kalangan bayi menangis perkara biasa. Peliknya orang tua menangis. Tu pelik takut orang tua menangis malam-malam pula. Seringnya kita kalau orang tua menangis, bayi menangis tak takut kita. Orang tua menangis, tu malam tu jadi seringnya naik bulu roma ni. Ini kita kata bagaimana apabila bayi tadi bersuara tinggi, akak suara, menangis ke tak kira lah. Yang penting tuan-tuan, katanya apabila suara keluar daripada anak yang baru lahir tadi, dan suara ni semua kita pakat dengar belaka lah, wurisa, lalu diberikan pusaka kepadanya. Dia layak dapat pusaka. Ini bagaimana Islam kita mengiktiraf pemilikan harta walaupun pada seorang bayi yang masih lemah lagi. Ini pandangan kita Islam melihat ada harga bayi tadi. Jahiliah tidak. Masyarakat jahiliah diiktiraf orang dewasa, tidak iktiraf budak-budak, orang perang ni tidak iktiraf tuan-tuan. Ni bahasa Islam kita. Bila sebut Islam, diiktiraf walaupun bayi, walaupun baby, diiktiraf dah pemilikan, ada harta tadi. Dia bukan jahiliah.
Jahiliah dia dah iktiraf budak-budak. Jangan kita buat perangai jahiliah gitu ni. Setengah-setengah orang buat perangai jahiliah yang menghabiskan duit budak-budak dengan alasan budak-budak dah boleh pegang duit banyak. Tu Haji Bakri tu. Haji Bakri itu masyarakat jahiliah tu, masyarakat yang menganggap budak-budak tak boleh pegang duit. Kita Islam menerima pemilikan bayi walaupun masih kecil, tapi hak dia untuk memiliki harta ada, sebaik saja dia keluar daripada perut ibunya, tuan-tuan. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan daripada Sa'id ibn Musayyib, daripada Jabir bin Abdullah dan Miswar ibn Makhramah, kata mereka, tuan-tuan, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarithu as-sabiyyu hatta yastahilla sarikhan wastihlaluhu an yasiha aw ya'tisa aw yabki. Itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan tidak layak seseorang bayi itu mendapat pusaka sehingga ia berteriak, itu sehingga ia bersuara kuat lah. Lalu diterangkan apa maksud bersuara tinggi, bersuara kuat, itu apa maksud. Katanya iaitu dia berteriak. Orang bayi tahu sajalah, lambat beri susu akak suara lalu. Ataupun juga dia bersing. Dia bersing tak apa dah, mari keluar-keluar bersing. Nak kata ada keluar bersing tu. Menyebabkan berbeza tepak kan. Tepak dalam perut lain, luar perut lain. Ya beza, suhu pun lain dah. Suhu pun lain, duduk dalam perut lain, duduk luar perut lain, dalam ekor pula. Di hospital tu berbeza, keluar bersing tu. Ada yang mana dia sebut sini sama ada dia berteriak ataupun juga dia bersing ataupun dia menangis. Tu semua alamat kelayakan mendapat harta pusaka yang diputuskan oleh Nabi kita, tuan-tuan. Jadi apabila kita faham demikian, maka setiap waris kena terima. Setiap waris kena terima hukum ni. Tu jangan sama sekali jadi masyarakat jahiliah. Bila bapa mati, maka pak saudara. Itu adik-beradik si mati lah. Pak saudara kau habis pitih. Semua sekali kau. Kerana dia orang dewasa. Budak-budak nak cakap apa? Budak-budak tak boleh nak mempertahankan. Itu juga isteri bagai ibu pun tak boleh selesai. Itu zaman jahiliah, tuan-tuan. Yang mana jangan kita terikut-ikut perangai ni yang ada pada hari ini ni, melibatkan pada metua-metua yang mengauk seluruh harta anak dia yang mati. Dah ingat ada ke menantu, dah ingat ada ke cucu, bagi dia harta tak ni, harta anak dia. Ada metua-metua begini, tuan-tuan. Salah ni, tak kena dengan apa yang kita sebut malam ni. Bila kita sebut tentang pusaka ni, dia berhak dapat, walaupun sekadar menangis, sekadar bersing, ataupun meninggikan suara berteriak lah. Ni semua yang kita kata alamat-alamat layak mendapat duit. Tengok manusia tak? Cuba tengok manusia, ngaung sikit boleh pitih. Ini contoh yang kita kata daripada bayi lagi. Bila dah keluar ngaung boleh duit. Bila besar gitu juga. Laung situ laung sini nak duit. Ada kadang ni, kadang-kadang kita kata bagaimana manusia daripada awal lagi ada kaitan dengan pemerolehan rezeki, dengan suara, dengan bersuara boleh duit. Ni manusia yang disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah menganggap bayi yang mengeluarkan suara dapat duit. Itu. Jadi bagi yang tidak bersuara tak boleh duit ke macam mana? Itu pun soalan tu. Tak suara langsung. Rupanya bisu.
Bisu daripada kecil, tak bersuara, tak boleh duit ni. Nabi kata kena nangis juga, dia kata. Tak kena nangis juga, dia kata, baru boleh duit. Kena nangis, kena akak suara, baru boleh duit. Ni tak nangis, nak beri mana duit, dia kata. Ni tak berteriak, suara pun tak bunyi, tak boleh bagi duit. Dia cocok bulu ayam di hidung dah. Ambil bulu ayam cocok di hidung, tengok bersin ke tak. Bersin boleh juga wala bisu pun. Nak kata kan nak ikut hadis sungguh susah kita. Hadis nak khabar hidup, itu saja. Alamat hidup yang cuba diberitahu oleh hadis ini, tuan-tuan. Kita nak kenal baby hidup ke tidak. Kalau keluar tak bergerak, kemudian pula tak ada suara, kemudian pula tak nangis sikit, body pun tak bertindak balas, ini yang dirakui hidup ke tidak. Ada pun kalau ada alamat ni, hidup dah tu. Kalau lah keluar pula tendang pula, tu lagi hidup lah tu, boleh nandang tu. Keluar tangan geruk, faham? Keluar pula mata kelip-kelip. Nak kata bagaimana? Tanda-tanda hidup yang boleh kita putuskan di sini, dia memang layak mendapat pusaka hadiah. Jadi sebagai anak ini, dia mendapat sebahagian daripada harta pusaka yang telah ditentukan oleh agama kita. Bagi anak perempuan, tengoklah anak perempuan tu, sama ada seorang ke dua orang. Nak tengok bahagian dia. Bagi anak lelaki, nak tengok ada tak anak perempuan lain bersama dengan dia, ke dia je anak lelaki. Nak tengok dalam hal tadi, tuan-tuan, kerana pembahagiannya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, lizakari mislu hazil unsayain. Bagi anak lelaki, dia layak mendapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Di persoalan ini perlu diterima oleh waris. Jangan kita tamak. Hak bayi tadi telah pun diterima oleh syarak. Perlu kita patuh. Jangan kita makan harta anak yatim. Jangan kita zalim pusaka anak yang masih baru, yang tidak dapat mempertahankan haknya ini. Jadi pihak waris perlulah menyelesaikan sebarang amanah daripada hukum syarak ini kepada bayi yang baru lahir. Jangan sama sekali timbul keadaan kita ini menzalimi sesama kita dengan memakan harta pusaka yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatnya. Jadi inilah 2 kerja yang paling awal yang perlu dan mesti dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab lah. Kalau bapak lah, kalau penjaga lah, iaitu mengeluarkan zakat dan juga memberikan harta pusaka kepada bayi yang baru lahir tadi. Itu saja untuk malam ni. Minggu depan kita tengok pula amalan yang lain lagi, iaitu mengucapkan tahniah kepada ibu bapa yang mendapat bayi yang baru ni. Ini antara sunnah yang perlu dihidupkan, terutama pada hari ini. Itu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.